kembali kepada persoalan ni, wattaba'na rasul, dan kami mengikuti rasul, faktubna ma'asyahidin. Faktubna, kalimah faktubna ni tulislah, tapi di sini senaraikanlah lah, boleh kita katakan, bubuhlah nama kami, bahasa kampung, ma'asyahidin, bersama orang-orang yang menyaksikan, bersama orang-orang yang menyaksikan. Baik, siapa penyaksi-penyaksi di sini? Dalam tafsir Ibnu Katsir ada satu asar, sanad asar ni jayyid, daripada Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Imam Ibnu Abi Hatim ni salah seorang imam pada period mutaqaddimin lah, period awal. Dia boleh dikatakan sebagai seorang yang tasyaddud. Maksud tasyaddud ni keras, bukan kerah tu kerana dia kerah atau dia bengking. Maksudnya dalam penilaian pada perawi-perawi ni, dia cukup jaga. Payah dia nak lepas, dia nak percaya mudah-mudah, kira orang betul-betul jaga. Imam Ibnu Abi Hatim ni macam ni lah mudah. Ada sesetengah ulama-ulama yang hebat dalam ilmu jarah wa ta'dil, yang selalu terkait dengan perbahasan ilmu hadis. Jadi ada setengah ulama yang jenis tasyaddud, yang dia nak nilai orang ni dia cek betul-betul. Ada setengah orang tu yang iktidal, sederhana, pertengahan, tak keras sangat. Ada yang terlampau tasahul, bermudah-mudah, semua dia nak terima. Jadi iktidal ni bukanlah kita kata teruk sangat, bukan kata bermudah-mudah sangat. Nak bagi mudah faham macam ni. Kita belajar di universiti dulu kan. Bila kita belajar di universiti, kita ambil satu-satu kertas atau paper. Bagi kita periksa kertas ni, pasal apa kita nampak seronok dan biasa jawab periksa? Sebab doktor hak pegang kertas ni tu hak jenis alah biasa-biasa je. Kita tak risau mana doktor ni. Biasa kalau orang Melayu ke apa, dia bagi luluh lah. Contoh markah luluh 50. Kita dapat 48. Kalau doktor macam ni, alah dia cari yang mana-mana, tambah 2, 50. Ada jenis macam tu kan? Ada hak jenis, kalau doktor ni aku tak berani ni. Dia ni kalau 46 situ lah, tak genjak dah. Dia betul-betul kau pula hak ni. Tak lulus lah. Dia tak ada mudah-mudah dah. Dia tak ada nak bagi markah free, markah apa, dia kira betul. Itu hak kita takut dah. Doktor macam tu kita takut lah. Hak tu biasa kita baca lebih sikit. Pasal apa? Tak mau bagi, gagal kertas dia. Contoh boleh saya umpamakan, patutnya tak boleh diumpamakan, tapi saya nak bagi mudah faham. Maksud dia ni rigid sungguh, jaga sungguh. Jadi setiap riwayat yang datang daripada dia, insya-Allah lah kemas. Baik. Imam Ibnu Hatim Ar-Razi ni, dia ambil periwayatan ni daripada Abu Sa'id Al-Ashja'. Abu Sa'id Al-Ashja' ambil daripada Waqi'. Waqi' ambil daripada Israel. Bukan Bani Israel, kebetulan nama kawan tu Israel, kebetulan. Baik, Israel ni daripada Ikrimah daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sebut tentang faktubna ma'asyahidin, dan jadikanlah kami termasuk di kalangan orang-orang yang menyaksikan ini. Ialah maksud dia masukkan kami bersama dengan umat-umat Muhammad. Dia tu duduk zaman dia, tapi kalau boleh tulislah nama kami, listkan nama kami sebagai golongan-golongan yang menyaksikan sekali dengan umat Nabi Muhammad. Okey. Dia ada satu ayat dalam Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita ni sebagai ummatan wasata. Satu umat yang adil, umat yang pertengahan, tidak terlalu melampau dan tidak terlalu memudah-mudahkan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, untuk menjadi saksi atas sebahagian manusia. Jadi dalam Musnad Imam Ahmad, ada satu riwayat yang Imam Ahmad bawa gambaran di mahsyar kelak. Di mahsyar kelak sebagai contoh dipanggil Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh dipanggil, lalu ditanya oleh Allah, wahai Nuh, ni ayat nak bagi mudah faham lah.
Kalau nak cari ayat dia yang sebenar, pergi rujuk Musnad Imam Ahmad tu. Wahai Nuh, adakah kamu telah menyampaikan risalahku? Jadi Allah tanya, bila aku lantik kamu jadi Nabi dan Rasul ni, kamu jalankan tak tugas kamu waktu atas dunia dulu? Bersama kaum kamu tu, kamu sampaikan tak dakwah aku ni, risalah aku suruh ni? Ya, Nabi Nuh jawab, ya, aku sudah menyampaikan. Jadi dipanggil pula umat dia, umat Nabi Nuh tu. Adakah orang ini merujuk kepada Nabi Nuh tu sudah menyampaikan risalah daripada aku? Apa jawab kaum dia? Orang ni tak pernah sesekali datang jumpa kami, dan dia tidak pernah menyampaikan risalah daripadamu kepada kami. Seolah-olah macam dia tak kenal Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh hari-hari tak berhenti dakwah kat mereka, tiba-tiba tak mau mengaku. Baik. Walaupun ini adalah contoh hadis yang dibawa dalam Musnad Imam Ahmad, ada beberapa perkara yang kita boleh renung. Pertama, ini adalah bentuk mahkamah Allah, yang semestinya mahkamah Allah diliputi oleh keadilan. Kalau Allah tak tanya Nabi Nuh, ni ayat saya lah ni, nak bagi mudah faham. Kalau Allah tak tanya Nabi Nuh pun, sudah menyampaikan atau belum, Allah dah memang tahu dah apa yang jadi. Dan kalau Allah tak tanya kaum Nabi Nuh pun, Allah dah tahu apa yang jadi. Cuma nak cakap, di sinilah keadilan Allah. Allah tak tinggal walaupun sebesar zarah, sama ada kebaikan ataupun keburukan. Nakkan kepastian, mari panggil Nuh betul-betul, dah sampai belum? Dah. Panggil pula ni, kawan ni dah menyampaikan belum? Oh, dia tak pernah menyampaikan pada kami, dan kami tak pernah terima apa-apa dakwah daripada dia. Baik. Apa gambaran yang kita boleh dapat? Suasana ni suasana atas dunia ke di mahsyar? Suasana di mahsyar, nak habaq jenis orang kaki pembohong, pendusta, penipu dan pembongok ni bukan setakat atas dunia. Atas dunia dulu depa lah lawan Nabi Nuh. Depa lah maki Nabi Nuh, depa lah tuduh Nabi Nuh macam-macam. Bila mereka dah kena atas dunia musibah banjir besar daripada Allah, ni mahsyar. Hak tanya mereka tu Allah, dan mereka nak jawab depan Allah, patut takutlah kan. Atas dunia dulu dahlah lawan Nabi dia, dahlah lawan pesuruh dia, takkan nak bohong lagi hari ni. Patut ada sifat tu kan, ni depan Tuhan ni. Tiba-tiba dia boleh kata tak kenal lagi depan Tuhan. Nak kata pembongok ni. Siapa yang tanya? Bukan Nuh yang tanya, Tuhan yang tanya. Dia boleh kata tak kenal, tak pernah datang pada kami, tak menyampaikan pada kami. Semata-mata nak backup dia. Harap-harap dapat dipertahankan dengan jawapan tadi. Tapi Allah tahu. Jadi baik sekarang ni, hak ni kata ya, hak ni kata tak. Sekarang Nuh, siapakah saksi-saksi kamu? Siapa saksi untuk membenarkan kamu dah menyampaikan? Muhammad dan umat-umatnya. Kita akan jadi saksi. Pasal apa? Inilah salah satu kemuliaan dan keagungan Al-Quran. Quran ni apa dia? Firman. Quran ni apa dia? Kalam. Quran ni apa dia? Perkataan Allah. Qat'i, pasti, benar, jelas. Dalam Quran yang turun pada Nabi Muhammad, ada tak cerita pasal Nabi Nuh? Ada. Siapa cerita? Allah yang cerita. Takkan ada penipuan, pembohongan dan pendustaan. Siapa yang baca? Kita. Kita tahu dengan baik, kita tahu dengan jelas. Allah cerita pasal Nabi Nuh. Hari-hari dakwah, tak berhenti. Sampai berapa ratus tahun? 950 tahun. Tapi kaum dia buat apa? Lawan. Kaum dia buat apa? Tentang. Kaum dia buat apa? Macam-macam perangai. Macam-macam tuduhan pada Nabi Nuh. Kami membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh. Kita nak jadi saksi tak? Kita nak jadi saksi sebab kita tahu kisah tu. Tapi kalau Quran ada, baca kisah Nabi pun tak baca, nak jadi saksi tak? Orang yang sanggup jadi saksi di mana-mana mahkamah ni, kecuali hak menipu dan berbohong tu lain cerita. Orang yang sanggup jadi saksi tu sebab mereka memang menyaksikan, memang mengetahui. Pak Cik Din, pasal apa Pak Cik Din nak jadi saksi? Tak mau jadi saksi macam mana aksiden depan mata saya. Saya tahu motor tu salah masuk lain orang, patut kena langgar kereta.
Tiba-tiba nak tuduh tuang kereta tu salah, dak, motor tu salah. Saya buat depan mata saya. Lepas tu orang hak tak tahu hala apa, saya nak jadi saksi juga. Dia 3 jam lepas aksiden baru mai. Boleh dah nak jadi saksi. Maksudnya dia pun tak berani sebab dia bukan penyaksi. Boleh faham lah tu maksud saya tak? Okey, siapa nak jadi saksi? Hadam betul-betul. Hadam betul-betul. Kisah Nabi-Nabi dan Rasul ni, ada jalan cerita dia, ada makna dia. Ada orang terlampau strict nak habaq dia tu tahu. Bila kita tanya, okey, kenal tak Nabi Hud contoh? Oh, kenal Ustaz Nabi Hud. Siapa Nabi Hud tu lah hak kena makan kat ikan tu, Nabi Hud tu. Oh, jawab muka serius, bukan kata muka nak buat lawak. Hak kena makan kat ikan tu lah Nabi Hud. Betul ke? Betul ke Nabi Hud kena makan kat ikan? Hak kena makan kat ikan Nabi apa? Nabi Yunus tu pun bukan makan, istilah kita sebut makan, tak makan pun. Tak, dia letak dalam tu saja sebagai musibah dan ujian daripada Allah. 40 hari 40 malam. Tak tahulah dia bawa round ke lautan mana, ocean mana, dasar mana. Tapi tasbih yang sentiasa diucapkan oleh Nabi Yunus tu, apa dia? Apa dia? Cuba baca. Tasbih Nabi ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bacalah tu, insya-Allah Allah akan bagi Allah akan bagi kelepasan dan pembebasan daripada perkara-perkara yang menggelisah ataupun dianggap suatu perkara yang sukar dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baik.